Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung penghargaan buat pengacara. Barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya. Penjaga masa sentiasa peka dengan detak waktunya. Tetamu-tetamu kehormat yang berkarisma. Warga pendidik dan seterusnya rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pemupukan perpaduan menerusi rukun negara. Begitulah murninya tajuk pidato yang akan kami persembahkan di batasan maya ini. Sungguh masyhur pahlawan berlima, di bumi Melaka menabur jasa. Rukun negara tonggak utama, menyatukan rakyat pelbagai bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal di mata dunia dengan rakyat majmuknya. Rakyatnya berbelah bangsa yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Iran, Kazakh dan orang asli. Menurut sejarah, kepelbagaian kaum di negara kita adalah kesan daripada penghijrahan kaum Cina dan India ke tanah Melayu. Namun begitu, pelaksanaan dasar pecah dan perintah oleh kerajaan kolonial British telah menyebabkan wujudnya pemisah antara kaum tersebut. Rata-rata orang Melayu tinggal di kampung dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Orang Cina tinggal di bandar dan menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan, manakala orang India bekerja sebagai buruh di ladang. Kesannya, komunikasi antara kaum terbatas dan lahirlah sifat prasangka dan curiga. Hadirin sekalian, peristiwa 13 Mei adalah kepuncak kepada konflik antara kaum. Peristiwa rusuhan kaum ini telah menjadi lambang kepada rapuhnya perpaduan kaum di Malaysia. Ramai yang kehilangan nyawa dan tercedera serta menyebabkan kemusnahan harta benda sehingga Malaysia diisytiharkan darurat dan hampir lumpuh ketika itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Para pemimpin pelbagai kaum telah duduk berbincang untuk mencari formula bagi menstabilkan negara. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Maka terhasillah rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 semasa negara menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-13. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum hadirin tertanya-tanya, izinkan saya untuk menjelaskan definisi rukun negara. Apa itu rukun negara? Rukun negara ialah ideologi kebangsaan yang digubal oleh pihak kerajaan bagi membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun ialah dasar, tiang, asas atau sendi. Negara pula bermaksud masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa rukun negara ialah asas kepada sesebuah negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kedaulatan dan kesusilaan. Itulah rukun negara yang saban minggu kita lafazkan dalam perhimpunan rasmi sekolah. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaian Malaysia, jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2022 adalah selama 32.7 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang ramai, bukan mudah untuk menyatukan rakyat yang berbilang kaum. Kerana setiap kaum mempunyai cara hidup yang berbeza, sama ada dari segi agama, kepercayaan, adat resam, bahasa dan makanan. Oleh itu, rukun negara adalah panduan terbaik untuk membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, persoalannya ialah bagaimana perpaduan kaum dapat dibentuk menerusi rukun negara. Hadirin yang dihormati sekalian, perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ini dapat dipupuk dengan terlaksananya 5 prinsip rukun negara. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ketunjang keagama ini menjadikan agama sebagai alat perpaduan. Seluruh rakyat boleh disatukan kerana semua agama sentiasa menyeru penganutnya melakukan kebaikan, termasuklah dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat, kita perlu taat setia kepada pemerintah dan negara. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Rakyat yang cintakan negara akan berusaha untuk memajukan negara dan sanggup berkorban demi tanah air tercinta. Kejadian memasang jalur gemilang secara terbalik
dan perbuatan menghina yang di-Pertuan Agong juga dapat dielakkan pada masa hadapan dengan menjiwai rukun negara. Seterusnya, prinsip rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah sumber undang-undang tertinggi negara. Ia bertujuan untuk melindungi hak dan keistimewaan seluruh rakyat Malaysia. Perkara yang menyentuh hak kaum Bumiputera dan kaum-kaum lain mesti dielakkan kerana ia boleh menjejaskan perpaduan negara. Prinsip keempat ialah kedaulatan undang-undang. Bagi menjaga keselamatan dan keharmonian negara, semua rakyat Malaysia terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Prinsip kelima ialah kesopanan dan kesusilaan yang merupakan prinsip terakhir rukun negara. Ia menekankan sikap dan tingkah laku rakyat yang baik dalam menjaga hubungan antara kaum. Rakyat yang menjaga perbuatan, tutur kata maupun tulisan dapat mengekalkan keharmonian di negara ini. Hadirin sekalian, berdasarkan hujah-hujah tadi, jelas menunjukkan bahawa rukun negara sangat penting dalam mengekalkan perpaduan di Malaysia. Oleh itu, kita wajar menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan harian kerana ia merupakan tonggak perpaduan negara. Bersatu teguh, bercerai roboh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.